Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okay, first and foremost, siapa yang belum subscribe, please subscribe, and then also make sure kita betulkan niat kita lillahi taala, mencari ilmu lillahi taala. Okay, buku yang mesti ada di hadapan awak adalah buku ini, and then also we are in page 147. Page 147 muka surat 147, iaitu bab 5 tentang jirim ya. So sebelum ini, pada video sebelum ini saya telah terangkan tentang 3 keadaan jirim ya, 3 keadaan jirim dan susunan zarah-zarahnya. Kita dapati keadaannya it can be pepejal, cecair dan gas. Kalau pepejal, macam mana susunannya? Kalau terlihat balik page 147, jadual 5.3, kita dapati bentuk kalau the first one adalah pepejal. Kalau pepejal, bentuk dia macam mana? Tetap ya, tak boleh tukar bentuk dia kalau dia pepejal. Tanpa menggunakan sebarang daya lah maksudnya. Kalau tidak, dia akan tetap bentuk macam tu. Kalau jisim, jisim dia tetap, sebab bilangan zarah di dalam pepejal itu sama. And then kemudian isi padunya pun tetap, sebab kedudukan zarah yang sangat hampir, dia cuma bergetar pada kedudukan tetap. Okay, so dia adalah isi padu tetap, tak berubah. Dan adakah boleh dimampatkan? Pastinya tidak ya. Okey, kalau kita lihat cecair, bagaimana bentuknya? Bentuk, tengok air dan sebagainya, dia akan mengikut bentuk bekas dia. Kalau bentuk cawan silinder lah. Kalau dalam jak dia macam tu lah bentuk dia. Ya, so kita dapati itu bentuknya mengikut bekas. Kedua, jisim dia juga tetap, sebab walaupun dia berjauhan zarahnya antara satu sama lain, okey, tapi dia agak hampir yang tak boleh ditekan lagi. That's why jisim dia tetap, bilangan zarah dalam tu sama, dan isi padunya pun tetaplah. Dan kita dapati untuk dimampatkan sangat sukar. Boleh sikit je, sebab dia ada ruang antara zarah-zarah. Kalau gas pula, kita dapati sama macam cecair, di mana bentuknya ikut bekas. Kalau bekas tu cube ataupun cuboid, tadi ikutlah cube atau cuboid. Kalau bentuk tu silinder lah dalam tu. Kalau bentuk tu cone lah dalam tu, dia duduk dalam tu, ikut bentuk. Ya. Okey, bagaimanapun kita dapati jisimnya tidak tetap, sebab banyak ruang antara zarah-zarah tu. Okey. So kita akan dapati jisimnya boleh tak tetap, sebab mungkin ada zarah yang dah hilang, ataupun zarah tambah lagi sebab ruang banyak. Okey, so isi padunya mengikut isi padu bekas juga, banyak mana yang terkumpul dalam tu. Dia punya zarah-zarah, yang itulah isi padunya ikut bekas. Macam bentuk tadi. Okey, adakah boleh dimampatkan? Yes, sebab dia sangat jauh antara satu sama lain. So kalau contohnya masuk dalam picagari ataupun syringe, okey, tutupkan hujungnya, okey, awak masih boleh tekan dia punya handle tu. Dia akan masuk sikit ya, sebab dia terlalu jauh, dia boleh dimampatkan. Kalau dengan tekanan sangat tinggi, macam gas yang ditukarkan kepada bentuk cecair dalam silinder gas, yang gas dapur yang mak awak guna untuk masak tu, dia dalam keadaan cecair ya. Tapi kalau dibebaskan, bentuk gas balik, sebab dia boleh jauh balik. Okey, so kita lihat yang bahagian bawah, saya belum habis terangkan hari tu. Gas, kita lihat dia start dengan gas yang hijau tu, tengah-tengah ya, dan bubble tu. Ruang antara zarah sangat besar. Cuba tengok gambar rajah. Dia jauh. So movement dia very fast. It can hit each other. Dan kemudian dia akan melantun dan sebagainya lah. Okey, susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Sebab ruang tadi jauh, dia adalah susunan tak tentulah. Dia boleh bergerak. Pergerakan zarah bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Secara tak langsung saya telah terangkan tadi. Bila gas, keadaan dia banyak, sini satu, sini, tapi jauh-jauh. Kan? Okey, so bila berjauhan antara satu sama lain, dia boleh bergerak, dia sentiasa bergerak. Kinetic theory ya, kinetic theory, dia akan sentiasa bergerak. Dia kadang menghentam kawan dia, menghentam sana, melanggar, kemudian melantun dan sebagainya.
Okey, itu dalam keadaan gas. Cuba lihat gambar yang di tengah-tengah, yang ada yang tersambung-sambung, ada ruang-ruang, itu adalah keadaan cecair. Bila keadaan cecair, ruang antara zarah ada, tapi tak macam gas tadi jauh-jauh. Dia sederhana. Okey, susunan zarah tersusun rapat, tapi taklah rapat sangat-sangat. Pergerakan zarah bebas bergerak juga, sebab semua zarahnya bergerak. Kat dunia ni semua Allah buat dia bergerak. Kita nampak atau tidak, sebab dia kecil sangat kita tak nampak. Okey, bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. That means dia gelongsor, dia slide, dia berlanggar, tapi dia tak se-violent, tak sehebatnya gas tadi. Gas jauh, dia boleh laju, langgar semua. Best gas ialah kalau tengok, sometimes kita kat Malaysia Alhamdulillah kita banyak cahaya. Kadang-kadang pagi-pagi cahaya masuk ikut tingkap, ikut cermin Kemudian cuba awak ketuk sikit awak punya langsir. Awak akan nampak habuk halus. Itu pergerakan gas. Pergerakan gas. Kau nak tahu macam mana? Tak payah kita ada eksperimen. Kalau yang dalam negara barat ada eksperimen dia. Nak tengok. Kalau kita kadang macam tu boleh tengok dah. Kadang dalam kereta dalam kereta katakan cahaya masuk ke tepi awak ada handkerchief ke apa ke kain flip kan, ataupun laju-lajukan gerak, nampak terkeluar zarah habuk, berlaga-laga. Itu adalah pergerakan zarah gas. Tapi kalau cair, awak tengoklah macam mana dalam air tu ke, dalam sirap ke, dalam air limau ke, tak nampak pergerakan dia. Sebab dia sangat halus, kemudian tak boleh nampak lah untuk mata kasar. Sebab dia agak rapat dan dia boleh slide, dia boleh menggelongsor antara satu sama lain, dia berlanggar. Dia sebab bentuk dia cair. Dan last kita lihat pepejal. Tengok gambar pepejal. Tengok bagaimana zarah dia tersusun rapat. 1, 2, 3, 4, 5 tersusun rapat. Tak ada ruang sangat untuk bergerak. Tapi still lah dia sedikit ruang. So ruang antara zarah sangat kecil. Susunan zarah sangat-sangat rapat. Pergerakan zarah dia cuma boleh bergetar pada kedudukan tetap. So that means benda-benda ni semua, pejal ni, ini, semua ni, semua ni adalah pepejal. Apa lagi? Pen, okey. Semua pepejal ni dia ada zarah dalamnya untuk membentuk benda tu sendiri. Mesti ada benda, takkan tiba-tiba tanpa apa-apa jadi bentuk tu kan. Okey, tapi kalau tengok mana nampak bergerak pun. Tak nampak, zarah terlalu kecil untuk mata lihat. Pergerakan dia bergetar pada kedudukan tetap dan mesti tak gerak tempat lain, tempat tu dia ketar macam tu. Macam orang tua Alzheimer tu kan. Gelak macam tu. So tak nampak lah, kecil sangat-sangat. Okey, so kita akan dapati kayu atau besi digunakan untuk membina jambatan kerana pepejal mempunyai susunan yang padat dan bentuk yang tetap. So bila Allah cipta pelbagai keadaan gas, keadaan cecair, keadaan pepejal, lain keadaan dia, lain kegunaannya. Dan contoh diberikan di sini, kayu atau besi, pepejal kan. Okey, so boleh buat jambatan. Rumah pun boleh kayu. Zaman dulu guna kayu untuk buat rumah. Besi buat jambatan dalam binaan rumah dan sebagainya. Batu adalah pepejal. Dia buat rumah batu. So kita lihat eksplorasi sains matahari. Okey, yang kecil nampak matahari kan. Okey, bagaimanapun matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal maupun gas. Kita nampak dia jauh, tu nampak dia bulat, tu kan bercahaya. Matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Jirim dia adalah plasma, bukan pepejal, bukan gas. Tapi kita akan pelajari tentang matahari nanti. Dia banyak sangat gas yang membakar kat situ. Okay, now turn to page 148. 148, aktiviti adalah untuk mempersembahkan visual 3 keadaan jirim. Okey, tak apa, itu kita tinggalkan. Kita lihat bahagian tengah, kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Kalau benda tu pepejal, dia boleh meresap tak? Kalau dia cecair, boleh meresap tak? Dan kalau dia gas, boleh meresap tak? Bila dia kata kadar, which is faster? Mana cepat meresap? Pepejal ke, cecair ke, gas? Dalam kehidupan harian awak, tentulah awak akan rasa gas dulu.
baru cecair, baru pepejal. Okey, itu dalam pengamatan kehidupan harian. Tapi sains boleh membuktikannya, ya. Okey, so kita lihat kadar resapan dalam 3 keadaan jirim, pepejal, cecair atau gas. Kadar means cepat atau lambat. Okey, pernahkah anda terfikir bahawa bau minyak wangi dapat dihidu selepas disembuh walaupun dari tempat yang agak jauh? Katakan mak awak dekat luar bilik, mak awak sembuh minyak wangi kat diri dia. Awak boleh bau kan? Awak boleh tanya, mak pasal apa ni? Pakai minyak wangi ke? Tu mak kata ya. Okey. Okey, mengapa penyebaran bau seperti ini sebenarnya disebabkan oleh zarah-zarah bau. Dan menyebabkan bau wangi tu pun ada zarah dia. That means the small atom yang nampak oleh mata, ya. Zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Kan tadi kita belajar, kalau gas, zarah-zarah dia jauh-jauh. So ada ruang dalam tu. So kalau mak awak sembuh minyak wangi kat bilik lain, okey, dia punya zarah-zarah, molekul zarah ataupun lebih senang, okeylah zarah lah, atom lah. Atom bau tu kan dia masuk je celah-celah gas udara biasa, cepat sampai ke awak. Okey, so kita berarti terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Dia boleh gerak antara sampai ke awak. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak. Dia gerak secara rawak. What does it mean? Rawak, that means sana boleh, sini boleh, sana boleh. Rawak at random. At random. That's the English word for rawak. That means ke sana boleh, ke sini boleh. Suka dia lah. Okey. Siapa menentukan pergerakan dia? Kalau kita fikir, subhanallah, mesti ada Maha Pencipta. Menyebabkan dia bergerak ikut suka dia ke arah mana. Kalau semua nak gerak sama setempat, kalau dia boleh fikir macam kita, nak gerak setempat, dah tempat lain tak ada udara. Boleh? Tak boleh. Allah tentukan dah semua tu secara dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Bila zarah bergerak antara zarah benda lain, berlakunya proses itu resapan. Okey? Dia zarah ni kat sini. Zarah ni kat sini, ini untuk zarah udara biasa banyak lah, tapi jauh-jauh sangat kan. Ini zarah bau. Katakan bau apa? Bau durian. Bapak awak buka pintu je, awak kat atas pun dah boleh bau. Kalau dah rumah teras 2 tingkat ke, rumah banglo 2 tingkat ke, kadang kat dapur pun, abah bawa durian balik. Sebab apa? Abah kata tak masuk pun lagi, baunya kuat. Zarah bau ke durian tu akan bergerak di celah-celah, ikut awak, ikut random suka dia, sampai ke hidung awak walaupun awak berada jauh. Sebab ada benda kat dunia ni yang Allah buat, bau dia kuat. Ada yang tak ada bau, tak tahu pun benda tu sampai. Contoh apa? Kalau ikan bau kuat lah. Contoh sayur, ayah beli sayur, bawa balik kat pintu, awak tak sedar pun. Tengok atas meja dah ada sayur, ya? Tapi kalau dia masak, zarah dia lagi aktif, dia bergerak, bau lah apa-apa yang dia masak tu. Okey, so proses tu nama apa? Nama dia resapan. Sebab antara zarah-zarah. Okey, saya draw balik lah. Mana kan? Okey, kalau pepejal, Allah, kita bulat ya, discrete. Kalau tu sama saiz lah, saya freehand tak sama saiz lah. Okey, ni pepejal. Dia cuma boleh bergetar pada kedudukan tetap. Kan? Tadi dah ajar kan? Bergetar pada kedudukan tetap. Zarah dia sangat rapat. Kedua, bergetar pada kedudukan tetap. Okey, kalau gas, ini adalah pepejal. Okey, cecair. Satu juga saya cuba buat. Ada ruang kan? Dia adalah tersusun. Apa tadi? What's the word? Tadi pagi bergetar is the word. Bergetar, ya. Kalau ini kita berarti tersusun, tersusun rapat. Still tersusun rapat. Ini sangat rapat, ya. Sangat rapat. Tersusun rapat. Okey, kemudian pergerakan dia
Ini ruang, tak apalah, ruang tinggalkanlah. Pergerakan dia bebas bergerak mengelongsor ya. Bebas bergerak mengelongsor antara satu sama lain. Okey, bila gas kita akan dapati, saya cuba bentuk sama je saiz dia, kita besar sikit. Okey, ini gas. Okey, kita buat satu lagi sini. Ini gas. So kita dapati dia punya apa tadi? Dia punya ruang sangat besar ya. Sangat jauh ya, sangat jauh lah antara satu sama lain. Sangat jauh ataupun besar antara satu sama lain. Kemudian dia adalah kita kasi jauh lah ya. Sangat besar ruang dia. Sangat besar ruang. Okey, sangat jauh kedudukan. Dan satu lagi dapati pergerakan dia bergerak secara rawak ya, berlanggar. Bergerak secara rawak dan berlanggar. Okey, ini keadaan 3, keadaan jirim, pepejal, cecair, gas. Okey, we were talking about resapan. Bila kita cakap tentang resapan tadi, kita dapati berlaku je proses resapan. Apa dia proses resapan? Dia akan bergerak, zarah bergerak daripada kawasan zarah bergerak daripada kawasan, kita baca dulu, kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Ya, bergerak dari kawasan tinggi kepekatan kepada kepekatan yang rendah. Ini sebenarnya saya dah buat dalam bentuk nota dah untuk awak. Kalau awak pause kan, awak salin balik, mudah-mudahan awak ingat. Nak tukar tulisan awak cantik sikit, senang ingat tulisan sendiri. Ya, okay. So we were talking about resapan tadi. Kita akan dapati, katakan ini gas tadi adalah zarah-zarah yang lebih kecil. So bila dia nak masuk, dia meresap, dia masuk sini. Sini ada berapa biji? 4 biji. So dia sudah sampai. Faham tak resapan? Okay, so Rajah 5.9 menunjukkan zarah minyak wangi yang kecil. Dia masuk, dia celah zarah udara. Tengok zarah udara yang purple tu, yang ungu tu, yang zarah-zarah minyak wangi tu, yang biru kecil-kecil tu, dia boleh masuk secelah tu. Okay, now let's see page 149, experiment 5.1. Eksperimen ini kita dapati masalahnya apakah perbezaan kadar resapan zarah yang berlaku dalam pepejal dan cecair. That means bagaimana cepat ke lambat ke itu maksudnya kadar. Dia bandingkan dengan masa ya dalam pepejal dan cecair. Dia tak tunjuk tentang gas kat sini, tak apa. Nah, gas macam tadilah, gas macam minyak wangi tadi, macam bau durian, macam bau stokin busuk. Contohnya. Okey, so hipotesis kadar resapan zarah adalah rendah dalam pepejal, tetapi adalah tinggi dalam cecair. Sebab apa? Nak masuk celah-celah susah lah ni, nak meresap dalam ni. Nak meresap dalam ni boleh, ada ruang. So that means pepejal susah banding dengan cecair. So kadar resapan zarah adalah rendah dalam pepejal, tetapi adalah tinggi dalam cecair. So eksperimen ini tujuannya adalah untuk menentukan kadar resapan kuprum 2 sulfat dalam 2 keadaan jirim. So apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? That means tetap sesama, jangan beza-beza suhu. Kalau dia punya malar ialah suhu, kalau suhu berbeza dia akan bergerak lagi laju. Itu teori. Teori kinetik zarah ya. Teori kinetik dia macam semua bergerak, pepejal bergerak, ini bergerak, ini bergerak, ini bergetar je, ini bergerak, bebas bergerak, mengelongsor lagi antara satu sama lain. Tapi ini
Sebab besar sangat ruang, sangat jauh kedudukannya, bergerak secara rawak dan berlanggar-langgar lagi. Violently hitting each other. Okay, so kita berarti suhu bisa sama. Sebab kalau tinggi suhu, dia makin laju bergerak. So tak aci. Sebab bila malar ni supaya tak aci, supaya sama je, baru boleh banding. Tahu? Okey, kemudian pun boleh ubah dimanipulasikan. Kita nak tengok medium resapan. Itu tukar-tukar lah. Kalau pepejal kita guna apa, cecair kita guna apa. Okey, pun boleh ubah bergerak balas. That means mana cepat, mana lambat. Kadar, ambil masa. So, kena guna masa. Ya. Okey, kadar resapan zarah. So, bahan tak apa, baca sendiri. Okey, so resapan dalam pepejal eksperimen A ni, dia guna agar-agar tidak berwarna. Agar ya, ataupun agar-agar biasa yang tak ada warna tu boleh. Tapi biasa yang dalam makmal ada khas lah. Bukan agar-agar makan tu. Tapi agar-agar makan dia pun, kalau before letak pewarna, dia warna cair je kan. Tak ada warna pun kan. Okey, kemudian letakkan hablocuprum sulfide. So, dah berarti dua-dua pepejal, walaupun agar-agar taklah pepejal macam batu, kayu semua tu. Kalau letak besi ke batu ke kayu, kau nak nampak macam mana dia meresak. Kayu mungkin nampak sikit, tapi untuk meresak keseluruhan tu take a long time. It will take a long time. Tapi kalau hablocuprum sulfide dalam agar-agar, nampak dia bergerak. Sebab susunan dalam agar-agar, zarah dia lebih rapat. Berbanding dengan kita gunakan B, resapan dalam cecair. Dia guna air jernih. Okey, so dalam resapan pepejal kita sediakan agar-agar tidak berwarna. Kemudian kita masukkan hablocuprum sulfide. Berapa hari? Berhari-hari dia ambil. Baru semua tu akan jadi warna biru. Cuprum sulfide ni warna biru. Baru agar-agar jernih di semua ke atas ada biru selepas 2 hari. Ya. Tengoklah agar-agar tu pekat ke tidak ke. Sometimes hampir-hampir semua, sometimes separuh ke. Tengoklah eksperimen lain eksperimen lain sikit ya. Okey, resapan dalam cecair pula kita gunakan hablocuprum sulfide juga, which is blue. Kemudian kita masukkan dalam silinder penyukat yang ada 50 ml air. Lepas 15 minit. Tadi hari, ini minit. So logik lah, lepas 15 minit kita dapati air tu jadi biru, air jernih jadi biru. Menunjukkan hablocuprum sulfide yang halus-halus bulat-bulat tu, dia berkepekatan tinggi sebab pepejal kan. Dia masuk celah-celah zarah air. That's why jadi biru. Tadi dalam agar-agar pun hablocuprum sulfide yang kecil-kecil tu, dia masuk di celah-celah zarah-zarah agar-agar. Tentulah air, sebab cecair yang ada jarak besar ruang, bolehlah dia masuk. Saya cakap gas sebab dia tersusun rapat tapi ada ruang, tentulah dia boleh masuk hablocuprum sulfide tu. Okey, dalam pepejal ni ada sikit-sikit je. So kena dia punya zarah yang masuk tu kena halus daripada dia punya zarah yang pepejal tu. Kalau sama besar nak masuk macam mana? Logik kan? Okay, that's page 149. Now look at page 150. Dia suka buat keputusan A, keputusan B, pemerhatian. So saya dah bagi clue dalam saya penjelasan tu. You write down apa penjelasan sebut tadi. Kalau tak ingat, tak faham, patah balik. Pause, patah balik, kemudian dengar. Dan boleh tulis. Adakah hipotesis diterima atau tidak? Pastinya diterima lah. Ya, hipotesis diterima. Nyatakan pemerhatian bagi aktiviti A dan B. Patutlah tulis dekat kotak tu. Kita akan dapati aktiviti A, kita dapati warna agar-agar akan berubah menjadi warna biru setelah lebih kurang 2 hari. Okey, itu pemerhatian. Pemerhatian lah apa nampak lah. Manakala untuk B, warna air dan jernih bertukar menjadi biru setelah lebih kurang 15 minit. Okey, that is your pemerhatian. Okey, bandingkan kadar resapan hablocuprum 2 sulfide dengan agar-agar nan air. So, kita akan of course jawab tentang kadar resapan dalam hablocuprum sulfide dalam agar-agar adalah lebih rendah berbanding dengan resapan dalam air. Ataupun terbalikkan. Kita akan dapati resapan hablocuprum 2 sulfide dalam air lebih
tinggi ataupun lebih cepat berbanding dengan agar-agar. Okey. So, Rajah 5.12 menunjukkan perbezaan kadar resapan antara ketiga-tiga keadaan jirim. So, look at Rajah 5.12. Kadar resapan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Cuba lihat belah kiri tentang dalam pepejal. Sebelum kita dapati dia jernih. Okey, kemudian dapati agar-agar tidak berwarna tadi bertukar menjadi agar-agar menjadi biru, dan hablokuprum sulfat biru tu dah hilang, tak ada dah ketulan tu. So agar-agar bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Okey, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah, bukan tinggi, sebab slow je dia masuk. Dalam cecair, kita ada air yang jernih, masukkan hablokuprum sulfat biru. Selepas beberapa minit, air pun menjadi biru. Semua air tu biru. Hablokuprum sulfat tu ada lagi tak? Dah hilang dah. Sebab dia masuk dia celah air. So, air bertukar menjadi warna biru selepas 2 jam. Berapa minit pun dah start ya. Tengoklah eksperimen awak. Lain orang lain sikit. Ada orang yang minit tak sampai sejam dah jadi biru semua. Tapi ada sikit je lah lagi kat bawah sometimes sampai semua tak hilang dia punya kuprum sulfat. So kadar resapan zarah dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Manakala dalam gas yang akhir pula kita dapati ini tak disuruh buat aktiviti. Okey, kita dapati balang bawah kita letak gas bromine. Bahasa Melayu gas bromine gas ya. Dia warna brown. Warna coklat. Orang Melayu cakap coklat. Ya, so dia adalah brown. Bunni bahasa Arab. Kemudian atas dia adalah udara, tentulah tak berwarna kan. So dia kena split, dia kena separate, dia kena asingkan dengan penutup balang gas kat tengah-tengah. Sometimes you take cardboard keras pun boleh sebenarnya. Okay, tapi better penutup balang gas lah, alat-alat dalam makmal. So after then you going to pull, tariknya separator tu ataupun penutup balang gas tu yang memisahkan udara biasa dan gas bromine tu. Awak akan lihat selepas kanan tu semua jadi brown. Jadi brown lah. Bahasa Melayu apa? Coklat. Semua warna coklat. Okey, so gas bromine memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. Kejap je. Okey, so kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi, paling cepat. Tak sampai minit letak, nampak je makin slowly naik atas dah semua jadi brown. Kalau air tu it takes time, hampir sejam. Kalau yang dalam agar-agar tu beberapa hari. So itu adalah eksperimen yang menunjukkan kadar resapan di dalam tiga keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas adalah tak sama. Sebab kedudukan apa? Zarah-zarah dia. Kalau pepejal sangat rapat. Dia cuma bergetar pada kedudukan tetap. Kalau cecair jauh sikit, ada ruang sikit. Kalau gas sangat jauh. Okey, kita lihat perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. What is kinetik? Kinetik ialah pergerakan. Teori kinetik akan menunjukkan, membuktikan lagi tentang penyusunan zarah-zarah ini. Okey, so kita dapati jirim boleh berubah dari satu keadaan ke keadaan fizikal yang lain apabila tenaga haba diserap atau dibebaskan. Itu teori kinetik. Bila haba diserap, dia dapat banyak tenaga, dia gerak laju. Macam awak dah buka puasa, dah kenyang, boleh jalan semua laju, apa cakap macam biasa je. Kalau tenaga dah dibebaskan, sebab apa? Puasa pagi sampai petang, semua awak punya tenaga telah digunakan dah dekat buka puasa, dah rasa lesu sikit kan. Pergerakan pun dah slow. Biasanya lah. Ada orang yang okey je, tak buka puasa pun laju je, pergi kedai beli ais lah. Kalau zaman saya lah, zaman awak ais ada kat rumah dah. Zaman awak sebut nak pergi bila dah lemah sikit, pukul 3, pukul 4 mak nak buka puasa. Setengah budak tak tahan, yang manja sikit. Dah pukul 6 tu tiba-tiba segar sebab nak pergi pasar malam. Pasar malam pula, pasar Ramadan. Laju je boleh pilih-pilih makanan jalan semua.
Tadi dah lembik je, masuk buang sampah apa, tolong buang sampah, tak larat lah. Macam-macam alasan. Buang je, dapat pahala tolong mak. Okey, terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Dia akan berubah. Pekerja cecair gas berubah kalau ada haba, dia bertambah haba ataupun hilang haba. Okey, apakah yang berlaku? Apakah yang sebenarnya berlaku pada sesuatu jirim apabila menerima haba atau membebaskan haba? Okay, so it seems that we have to stop here. Ready 30 minutes. Nanti insya-Allah saya sambung pada kelas yang akan datang. I hope you understand. Thank you for watching and give me a like if you feel it's very beneficial, and please share with your friends, relatives dan siapa-siapa juga ya. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada tuition yang percuma je ni. Okay, cuma je. Saya hanya harapkan doa awak je, ataupun kejayaan awak tu akan memberi, walaupun tak tahu siapa pun yang menonton ni, akan memberi satu kepuasan pada diri saya. Bersyukur Alhamdulillah kalau ada orang yang dapat manfaat. Okay, so that's all for today. Jaga solat as usual 5 kali sehari. Okay, taat ibu bapa selagi tak menyuruh pada maksiat. Okay, hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, hormati lebih tua dan sayangi lebih muda. Mudah-mudahan akhlak kita cantik ya sebagai seorang muslim. Dan that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.